الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله. لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله. ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Dan tiada sah Islam melainkan serta dengan iman, dan tiada sah iman melainkan dengan i'tiqad yang jazim. Jangan jadi daun pisang kering. Atau di sekalian syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia, belas ihsan daripada dia semata, masih memberikan keberadaan kepada kita berada atas muka bumi dia. Alhamdulillah, dialah satu-satunya ilah yang boleh memberi dan menegah sesuatu. Dan alhamdulillah diberi kita nikmat Islam. Dengan itu layak kita menjadi sebahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah diberi kita kesihatan tubuh badan, diberi kita sentiasa ada kealobaan minat untuk nak belajar memahami perjalanan agama benar-benar kita hidup sebagai orang beragama, apatah lagi pada zaman yang penuh cubaan menceroba ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tetapkan iman kita, jadikan kita di kalangan orang muwahhidin, di kalangan orang ahli tauhid yang menepati macam mana disiplin diterima daripada ulama-ulama yang terdahulu sampai pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas nama akidah ahli sunnah wal jamaah. InsyaAllah, alhamdulillah. InsyaAllah kita nak manfaatkan pertemuan malam ni, meneruskan bacaan kitab kita, kitab Baku Iman ni. Pernyataan pertama yang dia nak sebut berkaitan iman ni dalam kitab dia. Pertama dia kata tiada sah Islam melainkan serta dengan iman. Ayat pendek sangat, tapi nak ambil faham tu, tak sah Islam melainkan iman. Dia nak faham, dia kena faham Islam tu apa, iman tu apa. Nisbah pelajaran kita akan jumpa pelajaran detail nanti ke depan. Cuma atas fahaman sekali lalu rasanya ada general knowledge, ada pengetahuan am kita berkenaan tentang Islam iman ni, walaupun kadang-kadang kita tak pernah belajar dengan agak detailnya, tetapi tak kenal langsung kan. Kalau saya sebut begini, tak sah Islam melainkan dengan iman. Bila sebut Islam ni mestilah perkara berkaitan dengan Islam, rukun Islam. Bila sebut iman, perkara berkaitan dengan iman, tentu rukun iman mestilah ada. Dan bila sebut rukun Islam ni, mengucap kalimah syahadah, mengucap ni maksudnya menyebut di mulut dua kalimah syahadah tu, sembahyang, puasa, zakat, haji, ini dipanggil rukun Islam. Bila sebut iman, ada rukun iman. Iman ni dia bab i'tiqad, semuanya bab batin, bab yakin, bab qalbi, bab ruh, bab hati sanubari, bab membenar dan mengiyakan di hati. Berbanding dengan amalan Islam, mengucap kalimah syahadah tu zahir mulut, sembahyang dengan bacaan, pergerakan, perbuatan, ada niat. Itu solat, puasa, meninggalkan makan, minum, perkara yang membatalkan dia daripada terbit fajar, terbenam matahari, itu pun zahir, amalan jasmani. Zakat, amalan jasmani, cuma dia bab mengeluarkan harta, sama ada zakat fitrahnya atau zakat hartanya. Begitu juga haji, semuanya adalah
kalau tengok sekali lalu perjalanan Islam, rukun Islam ni dia perjalanan jasad. Jadi semua amalan jasad yang kita buat ni atas nama rukun Islam, rukun lah. Kita bicara tu untuk nak faham aja. Nak bicara apa dia lagi ajaran Islam ni, nak sebut satu persatu banyak lah. Tapi yang besarnya rukun tu pun ada pelajaran, nanti jumpa insya-Allah. Cuma nak faham kata apa yang telah kita buat ni, sembahyang, puasa, zakat, haji, mengucap kalimah syahadah, tak terpakai semua ni melainkan dengan iman. Jadi maksudnya kita nak kena faham perjalanan agama kita ni dia bukan takluk jasad saja. Salah sangat kefahaman kita dalam agama Islam ni kalau kita faham kita ni adalah hanya perjalanan jasad. Dekat sembahyang, puasa, zakat, haji sudah selesai. Tak. Yang tu praktikal zahir. Bukanlah maksudnya yang tu tak payah buat, bukan maksud saya macam tu. Tapi nak kata perjalanan Islam macam tu tak sah melainkan dengan iman. Nak menunjukkan iman ni dia sepatutnya muqaddam, Islam ni muakhir. Kalau sebut dengan istilah itu, kalau sebut atas kata Islam ni tak sah melainkan iman, atas sebut mana yang lebih penting, Islam ke iman? Iman. Bukan maksudnya Islam tak penting, bukan macam itu. Bukanlah maksud dari itu. Pasal dua-dua Islam dan iman ni dia sepatutnya berlazim-laziman antara satu sama lain. Pasal apa? Tak sah Islam melainkan iman. Dah ada iman, takkan tak buat Islam. Boleh faham kan? Kalau hati dah menunjukkan suka, mengia dan membenarkan Allah Ta'ala sebagai Tuhan kita, Muhammad SAW ni sebagai Rasul dia, kalau kita dah membenarkan tu, takkan tak boleh nak mengucap kalimah syahadah, takkan tak boleh puasa, takkan boleh sembahyang fardu, Jumaat sekali pun tak boleh pergi ke untuk sembahyang Jumaat, takkan zakat RM7 setahun tak boleh keluar, takkan himpun boleh buat rumah, kahwin, anak bini semua boleh, makan minum boleh, takkan nak pergi ke Mekah atas nama urusan haji dengan disiplin yang tertentu, takkan tak boleh. Melancong boleh, makan angin boleh, pergi Tesco boleh. Bila bahasa gitu tak? Nak sebut apa ni? Inilah perhubungan antara batin dengan zahir. Jadi Islam ni kepatuhan zahir. Islam iman ni dia membenarkan di hati. Ada disiplin, jumpa panjang insya-Allah. Cuma nak ambil faham sekali lalu lah. Jadi bila kata perjalanan Islam ni tak sah melainkan dengan iman, jadi faham tu iman ni lagi besar, lagi penting daripada Islam. Dan sepatutnya Islam ni, praktikal Islam ni, dia sepatutnya adalah manifestasi, bahasa moden sikit lah, dia sepatutnya mesti hasil daripada membenar di hati, yang itulah kita mengucap, itulah kita sembahyang, itulah kita puasa, itulah kita zakat, itulah kita haji, begitu juga itulah kita baca Quran, itulah kita tutup aurat, itulah kita jamu orang makan, minum, bantu orang susah, itulah kita ajar ajaran Islam, itulah kita bantu orang susah. Contohlah kan, apa saja amalan-amalan dalam agama ni sepatutnya takkan ada apa yang kita buat melainkan yang memotivasikan kita, yang membangkitkan semangat untuk kita buat ni tiada lain melainkan atas iman kita pada Allah Ta'ala, yakin kita pada Allah Ta'ala, yakin kita pada Rasulullah, yang Rasulullah yang tunjuk ajar kat kita, perjalanan dia macam ni. Dah kita yakin pada Allah, Rasulullah yang mengajar kita, Tuhan kita Allah, membenarkan Allah Ta'ala sebagai Tuhan kita, maksudnya membenarkan Rasulullah dan apa yang dibawa, dan tentulah segala perjalanan Rasulullah itulah perjalanan kita. Apa perjalanan yang selepas Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama yang pakar, yang faham betul pasal mereka dekat dengan Nabi SAW ni, inilah perjalanan kita kan. Jadi sepatutnya dia tak iman kita pada Allah Ta'ala, pada Rasulullah, dan siapa yang dikasih oleh Allah dan Rasulullah ni, sepatutnya macam mana perjalanan mereka tu, macam itulah perjalanan kita. Itulah istilahnya perjalanan Islam, perjalanan jasmani zahir ni, akhlak, tutur kata, tingkah laku, perbuatan, apa saja yang ada kat kita, baik sama ada jasad ni, jasmani zahir, apatah lagi ada sebutnya keimanan, apa yang nak diiktikad,
tak diterima sembahyang, puasa, zakat, haji, bahkan kalimah syahadah kita pun tak boleh diterima kalau perjalanan iman tak betul. Betul lah. Besar tu kalau kita faham tu. Jadi kalau kita faham tu, antara perjalanan Islam dengan iman ni, perjalanan iman lah besar sekali. Bukan akademik, kasar sikit. Bukan ABC, bukan sejarah, bukan matematik, bukan sains. Apa dia? Iman. Soalan sains tak tanya dalam kubur, soalan sains tak tanya dalam akhirat. Walaupun ada pengetahuan sains, matematik dipakai dalam kehidupan kita seharian kan, tapi yang tu bukan nak bawa ke sana, nak balik ke sana. Bekalan dia iman, bekalan dia amal. Ada amal tu mesti teras dia di atas iman kita pada Allah Ta'ala. Satu kalau ada orang kafir buat baik, pilihlah kata kafir buat baik, derma, kadang-kadang demo derma banyak lagi pada kita. Sikit soalan mudah gini, rasa kita faham pada situ, diterima tak amalan dia? Pasal apa? Tak ada iman. Okey, jadi iman benda besar. Soal iman tu benda, percaya tu macam mana? Pernah dapat kursus kat mana? Kursus iman. Yalah, saya tanya kursus iman mana? Iman, kursus iman mana? Tak pernah. Itu macam mana nak dapat iman? Kursus imam ada, betul? Kursus Bilal ada, kursus jenazah ada, kursus mayat ada, kursus tajwid ada, kursus haji ada. Tambah kursus komputer ada. Lagi lah, kursus memandu apa semua ada. Yang tak ada, yang kita susah nak dengar, kursus apa? Dan kursus iman bukan saja kursus pelajaran iman. Tok guru nak ajar iman, ilmu tentang iman, apa dia iman, didikan iman, asuhan iman. Bukan senang nak cari tu. Ada orang anggap mudah je. Sikit kalau saya sebut ni, perjalanan hati dengan perjalanan jasad, mana susah? Jasad kalau boleh derma lagi. Nak ikhlas senang ke susah? Kalau bagi RM1 kau boleh ikhlas, bagi RM1 agak-agak senang nak ikhlas. Berperang dalam hati. Sikitlah saya sebut kan, mana susah? Susah nak keluar RM1 ke susah nak ikhlas tu? RM1 pun dah susah dah. Tapi kalau orang hati dia memang ikhlas kerana Allah Ta'ala, macam mana? Tak jadi susah apa benda pun. Jadi apa saya nak tunjuk semua ni? Nak kata benda besar kat kita iman. Satu, kalau ada orang malas sembahyang, malas ngaji Quran, malas ni, kalau pun malas sebah nak buat taat, bahkan yang larangan duk langgar. Apa masalahnya? Sedangkan Islam, apa masalah? Iman. Kadang puasa, sembahyang, zakat, haji, sedekah, pergi jumpa hasil sorban, tapi ngorat orang. Cakap merapu. Apa nak sebut lah? Mata tak jaga, telinga tak jaga, makanan tak jaga, banyak benda tak jaga, langgar. Apa masalah langgar ni? Apa masalah? Kalau dalam masa yang taat, masa yang sama duk buat maksiat, jadi apa masalah ni? Tak ada masalah lain, masalah iman. Masalah iman. Jadi nak dapat iman tu lah, kalau kita berhati, terus tengok orang lain lah. Sebenarnya kalau kita tak pernah dapat latihan iman betul-betul, kita memang nak mengaku kita beriman, takkan nak mengaku kita kafir, betul kan? Tapi pernah dan faham dengan kita perjalanan iman macam mana? Pernahkah kita pergi kursus iman? Pernahkah dapat latihan iman? Pernahkah istilahnya mendaftar, menyerahkan diri pada guru-guru yang mendidik kita macam mana nak iman pada Allah Ta'ala? Ada? Kalau hantar pergi sekolah, ikut undang-undang sekolah ada, tapi ikut undang-undang Allah Ta'ala ada tak? Pergi satu tempat ni, duduk ni, ikut undang-undang Allah Ta'ala. Handset simpan, tak boleh tengok. Macam menderita tak? Ni kau budak-budak ni pun nak kena pegang handset ni, duk pegang handset, tak jadi. Tak jadi. Kau dia buat kerja, dia dah handset, tengok handset belik lama lagi pun dia buat kerja, tak jadi. Kena PKP pula, dia pegang handset aja, tak jadi. Apa masalah? Iman. Dalam iman. Nak kata buat kerja, tak buat kerja banyak mana pun, latih tak letih pun. Nak kata puasa 6 tak mula lagi. Sorry lah kan saya sebut kan, sorry kan.
Mentang-mentang awak puasa tak, bukan masalah tu. Masalahnya apa masalah tak boleh mula? Nak kata jalan kerja PKP lah, mana boleh keluar? Hantar daerah, hantar negeri kena buat surat, susah tau. Dah dibagi relax ah. Relax buat apa? Kan do. Makan tidur macam itulah kan. Jalan tak boleh. Sikitlah merepek sikitlah saya kan nampak tu. Tapi nak kata apa ni? Itulah nak cerita Islam yang kita buat sembahyang. Apa masalah ni? Tak diterima kalau tak ada iman. Jadi iman ni besar. Apatah lagi zaman kita lah ni duk banyak isu-isu mempetik berkelahi dalam masalah perkara-perkara bab imaniyah, khasnya bab ketuhanan, sampai nak faham ketuhan pun tak kerti dah lagu mana. Orang tu pun dah pelak, lolak yang turut kasar gila bahasa-bahasa macam ni kan. Fahaman dengan bab ketuhanan ni pelak, lolak. Ayat-ayat pun kita tengok tak dah menjurus kepada memahamkan Allah ni tempat kita bergantung, tempat kita berharap. Bahkan Allah ni macam member. Saya sebut satu perkataan misal. Ni dah jadi perkataan orang ramai kita sebut apa dia? Kita merancang, Allah merancang, tapi Allah lebih baik perancangannya. Kita rasa macam biasa je. Saya ni kalau antara guru yang duk ngaji lah pantang dengan perkataan itu. Kita merancang, Allah merancang. Tak betul. Yang merancang kita, Allah menentu. Bukan Allah Ta'ala tak ada perancangan. Ada, tapi bukan bahasanya ke Allah ni Allah merancang. Allah apa? Siap dah, tanjizi kodim. Sebut tu lagi yang melengur tu kan. Sedia siap dah. Bukan baru terhegeh-hegeh nak plan apa nak buat lepas ni, buat apa, tengok dulu dia minta ke tak minta, tengok dulu dia usaha tak usaha. Usaha tu pun Allah Ta'ala yang tentu. Allah Ta'ala bukan perancang, Allah penentu lah. Kita merancang, Allah menentu. Ada orang tak ada apa-apa, rasa relax je. Alah ustaz, itu pun nak kelahi ke? Ada orang cakap macam tu. Nampak ketuhanan kalau kita tengok tambah atas isu-isu sebut buat Wahabi ke apa. Tu satu hal. Bahkan kalau kita tak sebut isu Wahabi pun, atas yang kata kita belajar sifat 20 wujud, qidam, baqa', mukhalafah lil hadis. Kita kata beriman dengan Allah Ta'ala ni. Macam mana iman? Macam mana praktik iman? Itulah sikit soalan-soalan kita. Macam mana nak tasdik, membenarkan iman kita pada Allah Ta'ala tu macam mana? Sedarnya kita Allah ni Allah Rabbi. Allah ni dia yang Rabb aku, dia takbir aku. Macam mana nak hadir hati supaya sedar Allah takbir aku? Macam kita ni lah kan, kalau kita kerja, bos yang hantar aku, kapten yang bagi arahan kat aku, manager ni yang bagi arahan kat aku, ketua ni yang bagi suruhan buat macam ni. Nak buat pun dia yang pesan kat aku macam ni. Aku ni kalau tak ada dia, aku tak tahu nak buat apa. Pasal buat kerja ni pun pasal dia lah. Aku ni misi di atas dia. Contoh kan, kat dunia kita, bab dunia kita boleh buat macam tu. Tapi dengan Allah Ta'ala ada ke macam tu? Aku kat sini ni dia lah yang bagi ada. Aku kat sini ni nak menzahirkan keambaan dan keberhajatan pada dia. Aku ni dia yang bagi hidup. Aku ni dia yang bagi melihat. Aku ni dia yang bagi mendengar. Tak pernah belajar tak dapat macam tu. Jangan kata nak dapat di hati, nak mulut pun tak boleh. Ilmu pun tak ada. Inilah atas nama ilmunya, ilmu iman. Pasal nak sebut dapat iman, sebelum iman, ilmu iman dulu. Jadi nak menunjukkan apa? Islam lain, iman lain. Walaupun ada pertambatan, ada pertautan di situ, tapi nak cerita dia dua yang berbeza. Sedikit kalau sebut ke ayat Quran, dalil nak menunjukkan memang Islam lain, iman lain. Kalau kita mengaku lah, kita ni nak mengaku Islam ke nak mengaku beriman? Sembahyang nak? Ada peraturan-peraturan nanti kemudian lah jumpa kan, umum kita sebut kita orang Islam kan, dalam IC tulis Islam kan. Kita beriman kan, takkan dah tak mengaku tak beriman kan, macam tu kan, kita akan kata gitu tak? Nak sebut gini kan. Ada ayat Quran, satu ayat dalam surah Hujurat turun di atas satu peristiwa masa zaman Rasulullah, masa tu ada di Madinah dah. Datang satu kumpulan Arab Badui ni, bila dah kenal Islam tersebar rata dah, dia pun dengar Allah ni adalah ilah, Allah Tuhan, Muhammad ni adalah utusan daripada Allah Ta'ala. Dia pun pergi jumpa kat Rasulullah, mengucap asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu annaka ya Muhammad ya Rasulullah. Lepas tu kata apa? Dia kata apa? Amanna billahi wa rasulih. Kami beriman dengan Allah Taala dan Rasul. Tu duduk depan Rasulullah tu, Rasulullah depan mata tu. Amanna billahi wa rasulih. Masa tu juga Allah Taala perintahkan Jibril datang kat Rasulullah, turun bagi tahu kat Muhammad, bagi wahyu apa dia? Bagi tahu dekat orang yang mengaku beriman tu, hampa belum beriman lagi. Hampa tak boleh kata hampa beriman. Kalau nak kata, nak mengaku, kata aku dah Islam. Pasal apa? Pasal iman belum masuk di dalam hati. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Pasal apa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Apa maksud ayat Quran tu? Allah Taala ceritakan kisah peristiwa tu. Datang wahyu Jibril bagi kepada Rasulullah, qalatil a'rab, ada beberapa orang Arab Badui, ini bahasa mudah kita jemaah itu, datang jumpa Rasulullah, mengucap kalimah syahadah, mereka mengaku dalam istilah amanna, kami beriman. Allah Taala perintah kat Rasulullah, qul, wahai Muhammad, kau bagi tahu kat dia ni. Jibril datang tu suruh Rasulullah bagi tahu, la tu juga, lam tu'minu, kamu belum beriman. Tidak. Hamba kata apa? Hamba beriman. Tidak. Pasal apa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Pasal apa? Sebelum iman ni masuk dalam hati kamu. Di iman ni kat mana? Hati. Jadi faham tak apa? Perjalanan agama kita dua perjalanan besar. Atau umum sebut. Zahir, batin. Perjalanan jasad, perjalanan qalbi. Itu sebut kasar. Perhalus lagi, ada perjalanan roh. Ada perjalanan sir. Itu ngaji lain lah, ngaji suku lah. Sebut qalbi pun ada orang tak apa nak boleh hadam. Bahkan saya ngaji tu turut sebut tu nak menunjukkan perjalanan batin ni lagi besar daripada perjalanan jasad. Jasad satu ya, qalbi satu, roh satu, sir satu. Ada 4 perjalanan semua. Ni jasad kita ni, jasad ni pinjam je. Kita sebenarnya bukan jasad. Kita sama. Hakikat nisbah kita boleh hidup roh. Roh tu macam mana? Tu yang boleh istilah roh sebelum roh tu sir. Ada istilah itu. Nantilah belajar, faham situ dulu kan. Jadi kalau duk sangka kita ni ialah jasad kita, out. Tak betul. Kita ni adalah apa? Sebenarnya roh. Cuma daripada roh tu nak pergi ke kita tu yang istilahnya qalbi. Qalbi. Dan daripada lepas qalbi itu bau dizahirkan ke jasad kan. Yang tu buat ada pelajaran dia. Kalau tak faham agak tanya, saya sebut sekali lalu aja. Nak menunjukkan di qalbi itulah. Pasal Quran sebut walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Pasal belum masuk iman lagi dalam hati kamu. Qalbi tu. Qulubikum ala hati. Bukan hati itu komponen hati ni. Hati ni apa? Perjalanan batin. Maksud perjalanan batin apa? Kita punya sedar, precaution, etikad, pegangan, kesedaran kita, perasaan kita. Macam tu kan. Pasal bila bab hati ni dia bab batin eh. Dia bab perasaan. Dia kalau saya nak guna bahasa, saya je yang rasa guna bahasa ni apa? Sentimen kejiwaan. Nak ada jiwa berasa ke Allah Ta'ala tu. Ada perasaan nak bertuhan tu. Ada perasaan bergantung dan pengharapan tu kepada sesuatu tu. Dan pengharapan pada sesuatu tu Allah. Tu iman. Kalau pengharapan kepada sesuatu memang ada, tapi sesuatu tu bukan Allah, bahkan selain pada Allah Ta'ala, itu bukan iman. Itu bukan iman. Iman ni mesti ada pengharapan dan bergantung pada Allah sahaja, semata-mata, satu-satunya. Kalau ada pun ambil sabab melalui perjalanan makhluk, lapar makan, tak jatuh hati kat makan. Pasal Allah yang sediakan makanan untuk aku. Allah bagi kenyang aku, Allah bagi rezeki aku. La ilaha illallah. Dengan sedarnya macam tu. Tu iman. Okey. Siapa nak ajar kita iman macam tu? Satu ada orang kadang gaduh nak ajar khusyuk semayang. Nak khusyuk ke mana? Iman tak pernah belajar. Pasal khusyuk ni satu perbuatan yang kita kata khas dalam solat untuk ada hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Nak ada hubungan Allah Ta'ala dalam semayang. Macam mana luar semayang tak ada hubungan dengan Allah Ta'ala langsung? Bahkan macam tak ada hubungan langsung dengan Allah Ta'ala. Sekali pun baca Quran, sekali pun zikir,
sekalipun sebut nama Allah, itu sebut nama Allah, tambah yang tak boleh sebut nama Allah langsung. Sebut nama Allah ni bid'ah, tak pernah diajar. Ni semua ulama reka. Apa benda ni? Agak-agak macam mana agaknya hubungan dia dengan Allah Ta'ala di luar sembahyang. Memang sembahyang disebut Allah, agak-agak macam mana dia punya perasaan dia bila disebut Allah di luar sembahyang. Contohlah saya nak sebut gitu kan, masa ada isu-isu tu satu hal, tapi saya nak faham kan, iman tu apa. Jadi macam mana iman ni nak masuk dalam hati, dan iman ni sepatutnya memang masuk dalam hati. Semua cerita bab iman bila sebut Allah, kalau ada iman pada hati, sebut Allah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum bi zikrillah tatma'innul qulub. Ala bi zikrillah wala zikrullah akbar. Sebut Allah benda besar. Allahu akbar. Rasa besar, nak rasa hebat tu. Soal, ada rasa hebat tak dalam hati? Saya tak kata untuk orang lain lah kan. Wajib atas kita muhasabah dulu. Apa dia? Masalah kita ni ya. Satu, kalau ada kursus iman nak kena datang ke tak kena datang? Soal, sunat ke wajib? Ke haram? Ke bid'ah? Wah, ni soalan-soalan itu nak. Ke cukup dengan kata Allah tak arah juga? Sikitlah saya sebut-sebut gitu kan dengan soalan-soalan itu. Jadi siapa yang betul-betul nak ajar kita iman ni? Dan macam mana perjalanan telah dilalui oleh ulama dulu yang mereka dengan experiential mereka lalu perjalanan macam ni dengan berguru. Masya Allah, mereka jadi orang berjaya, dah mati, dah meninggal pun, dan dapat kedudukan istimewa di sisi Allah Ta'ala. Nama mereka, perjalanan mereka gemilang, terbilang, cemerlang kan? Sampai kat kita ni, kita kadang maklumat pun tak ada. Kenal demo tu satu hal lah, ilmu satu pun tak dapat. Perjalanan ni tak pernah dapat satu pun dia asuh. Tak pernah lalu pun, tak pernah ada orang pun bagi tahu kat kita perjalanan iman tu macam mana. Sikitlah itu. Jadi kalau tak ada macam mana? Tu kalau di sebelah kitab wajib yang ngaji dengar lah. Saya sebut pun sekadar apa saya boleh cerita kan. Kalau ada orang lebih baik, silakanlah untuk ngaji orang lebih baik. Saya pun bukan orang terbaik, bukan orang baik pun. Saya tahulah saya siapa kan. Saya pun perlu guru lagi untuk saya belajar. Memang saya perlu guru. Memang saya duk guru lagi pun. Cuma ada halangan-halangan untuk pergi jumpa guru, nak keluar ke guru, tambah nak pergi ke luar negara untuk jumpa guru. Walaupun belanja tu ada, tapi halangan tu ada. Sekarang ni lah, alhamdulillah, dulu yang tak ada halangan dan juga sempat pergi. Bila kita tak boleh pergi tu baru kita rasa berharganya berguru. Berharganya berguru. Dan mana yang kita dah lepas lalu dengan masa perguruan tu, cuba recall balik apa yang kita pernah belajar dulu. Dah hadirkan segala taklimat-taklimat dia dulu. Kadang-kadang hadirkan pun tak datang juga. Bila berlaku peristiwa, teringat dia pernah kata macam ni. Teringat dia pernah kata macam ni. Mahal semua tu. Mahal semua tu. Apatah lagi pengalaman kita duduk bersama dengan dia, asuhan-asuhan dia, orang yang sekeliling kita, masyarakat yang duduk, yang masa kita duduk belajar berkursus sekali tu. Cukup mahal lah pada saya. Satu, kalau yang tu dah pernah pergi kursus tu, pernah pergi belajar tu, khas belajar bab iman aja. Macam mana nak latih iman? Tak pernah belajar ni macam mana? Tu risau kita. Satu, Islam ni atas kita dah amal Islam, praktik Islam, nak buat Islam, nak tegak negara Islam, daulat Islam, katalah gitu kan. Nak perjuang Islam. Zaman lah ni cerita perjuang Islam je lah kan. Macam apa? Ada Palestin, kalau boleh nak mati syahid. Ingatkan nak mati syahid, nak tegakkan agama. Rupanya nak mati syahid, biar duduk kat Palestin, biar bom datang meletup kat kita, mati syahid. Rupanya dia nak tu. Dia bukan sebenarnya nak tegakkan agama Allah Ta'ala. Dia nak mati kat situ. Dia macam putus asa dah hidup ni, biar aku mati kat situ nampak mulia. Sesat. Kalau mati syahid faham macam tu, sesat. Mati syahid macam tu, faham macam tu, sesat. Pasal dia nak kena bom. Atas nama dia berjuang Islam, sedangkan Islam tak tertegak pun pada diri dia. Semayang pun tak ke mana, jemaah pun tak ke mana, baca Quran tak ke mana, ngaji tauhid pun tak ke mana, berguru tak ke mana, zikir tak ke mana, selawat tak ke mana. Tak pernah kenal buat Allah Ta'ala macam mana, apa disiplin nak tanzih Allah Ta'ala macam mana. Tak pernah berguru pun, tak pernah ada kitab pun, ni sebab kitab belajar.
tak pernah berguru pun, kalau tak berkitab pun bertalaki. Macam mana nak faham perjalanan-perjalanan, mana betul, mana salah ni dalam bab agama? Tak pernah pun. Habis-habis konon bercita-cita nak mati syahid dengan faham macam tu. Pergi Palestin, tunggu sana, tengok Israel berdeh, tengok tak meletup. Allah, rugi tak meletup. Kalau meletup mati syahid dah aku. Boleh syafaatkan 70,000 orang di bawah aku. Tak kucing. Ya, kalau itu kita punya fahaman mati syahid, sesat. Enggak tu. Untuk apa? Nanti ya. Bagi rahsia sikit. Macam mana nak bagi perjalanan salihin, macam mana? Perjalanan syuhada, walaupun tak mati syahid dalam perang. Tapi nama jalan ni, inilah jalan syuhada. Soleh, bukan amal soleh, iman dia iman soleh. Iman dia iman syuhada, iman dia iman siddiqin. Iman dia iman pewaris Nabi. Iman Nabi memang kita tak boleh capai. Iman Rasul memang kita tak boleh capai. Tapi macam mana iman pewaris Nabi? Bukan senang. Bukan dengan kita belajar hafal Quran, hafal qiraat, lepas tu jadi mufti, jadi pewaris Nabi. Oh, belum tentu. Entah pewaris Yahudi. Wih, kasarnya bahasa. Ya. Kasar tu saya sebut tu kan. Tak kena gaya gitu. Apa saya nak cerita ni? Tak sah Islam melainkan serta dengan iman. Satu, ilmu tentang iman ni mesti jelas. Atas nama iman pula, mesti iman di atas perjalanan ahli sunnah wal jemaah. Atas istilah kita mesti atas jalan Asy'ariyah Maturidiyah. Dah bagi disiplin bertulis, bukan baru, punya lama lah, sejak pada kurun yang kedua tu kan. Pasal mereka hidup pada zaman tu menulis. Ketiga kan, hidup pada zaman tu, dia telah merumuskan semua orang yang cerita bab akidah ni, dia rumuskan buku kan, satu-satu daripada dulu sampai sekarang. Formulasi itu telah disepakati. Dalam masa yang sama ada benda yang ikhtilaf total, tapi ada benda yang disepakati, telah diambil kesimpulan dan intipati Quran hadis dalam kitab dia. Jadi mesti pergi belajar tu elok-elok, dah faham elok-elok, nak buat apa pula? Nak kena ada latih tubi pula. Macam mana latihan-latihan untuk boleh hadir Allah Ta'ala di hati. Kalau saya sebut mudah, macam mana kita nak berjalan, kita nak rasa aku tak boleh berjalan melainkan Allah yang bagi daya upaya ke aku. Macam mana nak latih macam tu? Macam mana bila kita makan, taklah kita makan melainkan kita ingat Allah yang bagi makan aku. Allazi huwa allazi yut'imuni wa yasqin. Dia yang bagi makan aku, yang dia bagi minum aku. Setiap kali kita makan minum, ingat Allah Ta'ala yang bagi makan dan bagi minum aku. Walaupun mak kita bagi duit, walaupun majikan bagi, walaupun orang bagi support kita belanja macam-macam, macam mana? Dia bagi makan aku, bagi minum. Dia yang selamat sejahterakan aku, dia yang sihatkan aku, dia yang bagi aku sihat walafiat ni. Bukan makanan, bukan ubatan, bukan doktor, bukan bukan oksigen, Allah. Macam mana nak dapat jiwa macam tu? Informasi kadang ada, hati belum membenarkan. Apa masalah? Masalah tu masalah iman. Jadi walaupun tengok dah sebut alhamdulillah, bismillah dah ada dah. Itu dah ada bismillah, dah ada alhamdulillah. Tak ada bismillah, tak ada alhamdulillah, macam mana? Maksudnya lagi teruk lah. Dan jangan tak tahu, sepatutnya bismillah dan alhamdulillah tu di atas hati yang hadir tu lah. Bismillah. Hati yang hadir tu lah, alhamdulillah, dia yang bagi aku makan. Hati yang hadir tu lah, Allahu Akbar, dia hebat, aku ni makhluk, dia bagi hidup aku. Allahu Akbar, dia hebat, dia bagi gerak aku ni asal mayat, tak boleh aku boleh nak rokok melainkan dia bagi daya upaya aku. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Hilangkan rasa keupayaan pada kita. Allah yang kuasa, maha suci Allah daripada sifat kurangan. Yang kurang ni aku, tak boleh aku rokok melainkan dia yang rokok aku. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa mastaqallat bihi qadami. Ada tu doa Rasulullah, ada. Ngapai lagi sakit kepala. Tapi ajaran tauhid itu apa? Iman itu apa? Sekalipun tak hafal kata Rasulullah, perasaan tu apa dia? Yang tu yang dia nak masukkan, tak sah Islam melainkan dengan iman. Kalau tidak, tak turun ayat Quran untuk menunjukkan iman ni satu benda lain,
Islam satu benda lain. Takat mengucap kalimat syahadah, boleh semayang, jaga aurat, katalah gitu. Puasa, jaga, semayang, puasa, zakat, haji, selesai. Tak pernah ada miss langsung ataupun soal. Iman ke? Iman kena cek lain. Adakah semayang daripada hati ke hati? Puasa daripada hati ke hati? Zakat atas hati ke hati? Fitrah hati ke hati? Haji hati ke hati? Syahadah hati ke hati? Zikir hati ke hati? Main mengaji hati ke hati? Semayang hati ke hati? Tolong orang hati ke hati? Ada suami hati ke hati? Bagi nafkah anak isteri hati ke hati? Pergi kerja hati ke hati? Hati ke hati apa? Dengan Allah Ta'ala disedari dan ditauhidi. Sedar Allahu Rabbi, tu iman. Pula tu dengan pahaman Allah Ta'ala betul. Kalau dia ni pantau aku daripada atas langit, dia sedang perhati aku di atas arash. Kacau lah tu. Sikitlah saya sebut gitu kan. Nak sebut kamu macam tu siapa? Zaman lah ni ada orang rosak sampai tahap tu. Siap berdalil lagi untuk menguatkan hujah-hujah mereka. Kita berdoa tangan ke atas, tu dalil Allah di atas. Berdalil loh. Dia kata kalau itu kita semayang menghadap Kaabah, Allah duduk dalam Kaabah. Pasal apa? Ni tak ada menghadap Kaabah. Kita sujud ke bumi, paling rapat kedudukan hamba waktu kita sujud. Jadi Allah duduk di bumi. Macam tu. Dah yang buruk kan, bubuh macam itu. Dah berdoa Allah tanda di atas. Tentu semayang Allah ada dalam Kaabah. Tentu sujud Allah Ta'ala duduk di bumi. Tak faham surah, hanya lain lah tu. Maksudnya ada orang dah rosak sampai tahap tu. Bayang tengok, siapa dia nak ajar ilmu iman ni kat kita. Inilah kalau kita faham, zaman lah ni dah panggil fitnah ni. Inilah fitnah. Inilah istilah fitnah dengan mana? Inilah huru haranya. Bak akidah, bak itiqad, bak iman. Kalau atas Islam, walaupun perjalanan zahir Islam nampak apa, semayang, puasa, tambah pula dihalang untuk ke masjid, dihalang untuk Jumaat, dihalang untuk rapat saf, dihalang untuk bersalam, dihalang. Tu pun tak kata macam-macam satu hal lah, tapi yang dihalang hak tu je. Benda lain tak dihalang. Kat Genting Highland tak apa, janji patuh SOP, tapi masjid halang 12 orang aja kalau PKPD. Tu pun jawatan kuasa saja. Halang. Nak mengaji pun halang. Satu nikmat orang Ta'ala bagi kita, boleh online ni. Satu nikmat tu. Tu pun betul-betul ke online memang nak mengaji, ataupun online sekadar pasang lepas tu pergi berjalan sana sini. Sikitlah saya sebut itu kan. Itu yang online yang memang duduk sini pun memang hati duduk sini ke hati duduk tempat lain. Itu satu hal. Kalau memang nak mari hati duduk sinilah. Ada orang yang terpaksa kena mari. Ataupun kalau main masjid, selalu saya sebut gini, bukan nak mengaji, dia mengaji. Main-main tu, ingat tak ada ustaz malam ni. Datang-datang saya tengok, ustaz ni ada. Ustaz ni pula tu. Yang ni ustaz ni kaki balun. Duduk je lah, tengok. Sikitlah saya sebut-sebut macam tu kan. Imankah kita dengan apa yang sepatutnya kita kena iman? Tuan, nanti saya sebut gitulah kan. Pelajaran dia besar, tapi nak kata perkataan dia pendek sangat. Walaupun pendek, dalam tu apa dia? Tak sah Islam melainkan dengan iman. Jadi maksudnya apa? Islam kena belajar semayang, puasa, semayang mayat pun ada orang sampai hari ni tak reti, walaupun paling senang mufti tu. Fatihah, baca Quran, juzuk ammah pun tak apa, begitu. Tauhid yang sifat 20 je pun yang ulama dah rumuskan. Kalau ringkas 13 tu pun tak pernah belajar, tak pernah faham, dikutuknya pula. Bahkan dia kata ni pas Yunani, dia kata sesat, Nabi tak pernah ajar hak ni. Mana nak dapat iman? Benda yang diijma' oleh ulama disepakati tak boleh ingkar satu pun, khas ini daripada 13 atau 20 tu. 13 atas jalan ringkas, 20 atas jalan tafsil. Kalau ingkar satu pun dah cukup untuk keluarkan kita daripada ajaran Islam. Mengingkarkan dia, ada orang senang hati bahkan berbangga pula, kami masih baik tak belajar sifat 20. Macam mana nak kata perjalanan iman ni macam mana? Nak faham wujud pun dia tak faham. Bahkan ada komentar-komentar kan, saya ada video apa kan Facebook, kadang saya tak tengok, orang lain tolong tengok, dia tolong baca untuk saya. Dengar Ustaz, ada orang kata macam ni, kata Allah sebenarnya dia tak perlu pun untuk dia wujud. Allah ada, tak perlu dia ada dengan wujud. Kita tengok bodoh punya orang ada bercakap macam ni. Kata Allah
dia tak perlu untuk dia wujud, untuk dia ada. Apa benda lah ni cakap pelik lah. Ada orang komen sampai macam tu lah. Apa benda lah dia orang ni, tak tahulah apa benda. Ada orang dia kata macam ni, kalau kita duduk ada tempat, takkan Allah ada tak ada tempat? Takkan Allah pula ada tapi tak ada tempat? Kita pun mana kata mesti ada jisim, mesti akan memenuhi ruang. Takkan boleh Allah ada, takkan dia tak ada tempat? Yang tu boleh terima pula kata dia, Allah maujud bila makan. Tu ada PhD tu cakap macam tu. Sikitlah saya sebut apa, komplikasi apa, konflik. Bab-bab akidah ni yang zaman nanti kita tengok dia punya masalah, dia bukan masalah sikit, dia jadi masalah besar sangat dalam bab akidah. Terpaling ni orang kata bukan terpaling sikit. Terpaling tu yang Rasulullah pernah isyarat, kalau kita belajar dalam hadis yang Rasulullah pernah kata, pagi iman petang kafir, petang iman pagi kafir, pagi iman petang kafir pula. Maksudnya kebolehan jadi kafir dan jadi iman ni sekejap, dalam masa yang sangat pendek. Dalam orang kata apa, keberangkalan dalam sehari itu boleh bertukar jadi Islam jadi kafir mudah sangat. Zaman kita ni lah. Ada orang share macam ni, setuju, like, jadi iman. Ada yang ni setuju pula Allah di aras, like, jadi kafir pula. Contohlah kan. Setujulah Allah kuasa, like, jadi iman pula. Betul Allah pula ada muka, ada tangan, like pula, jadi kafir pula. Contohlah, saya buat misal lah, bagi misal contoh. Jadi ada ilmu iman yang kena belajar, ada disiplin dia nak kena ambil ilmu. Lepas tu dah dapat ilmu macam mana? Dia ada praktikal dia. Macam mana praktikal pula? Praktikal pula bukan praktikal jasad, dia praktikal hati. Allah Akbar. Dan hati pula jenis suka berbalik-balik. Bukan boleh nampak, kalau boleh set macam skru, busi-busi longgar-longgar, ketat terbuka dah, tak apa. Tak, dia terpengaruh dengan penglihatan, dengan pendengaran, dengan persekitaran. Ada orang mula-mula faham macam ni, dia dengar persekitaran dia macam ni, terus berubah. Contoh, ada orang mula-mula tak nak vaksin, takut kena cocok, habis-habis serah diri pergi cocok. Macam mana boleh ubah hati persekitaran ni semua orang cocok. Macam ni lah, orang tak mau tengok TV, kata dia TV ni banyak hangat mungkar. Habis-habis dia pergi duduk dalam masyarakat tu, bukan saja TV, Astro dia pasang rumah dia. Orang pun 10 line, dia 100 line, 100 channel, langgan habis semua. Tak ada channel yang dia tak langgan. Kalau orang bayar bil 100, dia 1000, Astro saja. Contoh lah kan, misal apa masalahnya dulu tak nak macam mana, boleh berubah-ubah. Persekitaran boleh ubah kita tu. Duduk tempat sini, masjid, sembahyang, jemaah, ngaji, bagus. Keluar macam mana? Bukan kita ubah orang ubah kita. Itu tunjuk kita tak kuat. Sikitlah saya sebut masalah iman dengan Islam ni. Saya ngaji pasal Tok Guru, kadang dia nak bagi faham kita ni, nak tengok kita kuat iman tak kuat, iman amalan Islam kita tu kuat tak kuat. Dia buat bandingan dengan batang paip je. Batang paip, kalau duduk dalam parit, kalau andai katalah tertebuk lubang bocor, air dalam parit tu masuk dalam paip ke air daripada paip keluar? Boleh faham soalan? Kalau air dalam paip tu pressure dia kuat, parit tu kalau kotor busuk macam mana pun macam mana, keliling dia tu semua nanti akan jadi bersih, pasal air yang keluar pressure dia punya kuat, bersih, dan pressure ni tak pernah berhenti. Itu Rasulullah, dia seorang. Sebab dia datang main Mekah, jadi Nabi, jadi Rasul, macam mana? Habis semua, jadi putih, bersih, jernih, suci, murni. Habis melarat sampai ke Madinah tu, bersih, bercahaya tu. Kalau nasibah gelap, cahaya. Itu Rasulullah. Sahabat, tabi'in, ulama-ulama kita, tok guru kita, macam tu kan. Tapi kalau pressure air tak kuat, berlubang je macam mana? Bukan air dalam paip tu keluar semua, bersihkan apa yang ada dalam parit. Air parit tu masuk dalam mantap paip. Kita kat mana? Kalau kita masuk masyarakat Wahabi lah, Wahabi contoh kita kan, jadi Wahabi lah ke Wahabi ikut kita pasal fahamnya kita perjalanan ahli sunnah wal jamaah. Situ sudah mula-mula belajar sifat 20, jumpa Wahabi,
Wahabi ikut kita sifat 20 ke kita tinggalkan sifat 20 ikut belajar Wahabi tauhid asma wa sifat contoh Allah Ta'ala. Mana itu jumpa Wahabi. Kalau jumpa Syiah saya silap dapat pula tawaran pula muta'ah pula 5 orang sekali dia bagi, pilih yang mana satu, bayar RM50 aja. Macam anak muda pula tu kalau tua umur 90, 80, 100 tahun tak ada lah. Ini umur 18, 25, 20 kan. Halal pernah berlaku zaman Sayyidina Umar macam ni. Wow, Sayyidina Umar, wow, gelepar dia. Apa saya nak sebut ni? Berapa lama boleh bertahan duduk macam tu? Itu kalau orang tawaran, ni tak ada tawaran. Kita yang gedi-gedi pergi cari, tengok nyonya punya dah tua mampus pun jatuh hati tengok nyonya tua, minat lawa nyonya ni. Kalau nyanyi umur apa lawa amoy ni gagah dia kan. Ni nyonya ni lawa lah. Nyonya dah basi dia pun jatuh hati minat kat nyonya. Kalau ada tawar diri daripada orang cantik dan lawa agak-agak macam mana? Berterabur serabang kita. Sikit iman. Hajilah saya sebut macam tu kan. Jadi apa masalah kita ni? Itu saya ngaji tu guru sebut mudah iman ni je dah. Insight tu. Boleh jaga tak jaga iman? Itu suka lah. Panjang tu kalau saya sebut tu. Padan lah bahasa macam tu kan. Kita boleh kenal, boleh ukur diri kita sendiri dengan tengok insight dia je. Allah. Dan asal nak sebut tak sah Islam melainkan dengan iman. Okay. Ada pelajaran iman tu lah besar. Tu bila nak habis belajar ni? Belajar lah. Tobat mengaji lain lah kita kalau tak pernah belajar. Lagi lepas tu, dan tiada sah iman ni, tiada sah ni, tiada sah iman melainkan dengan i'tiqad yang jazim. Bahasa lain kita kadang-kadang sebut i'tiqad yang jazam. Cuma kalau jazam eja dia bukan macam tu. Kalau eja jim alif zai mim baca dia jazim, bukan jazam. Bukan. Kalau ikut bahasa Arab dia jazim. Alim, bukan alam. Lain sikit lah. Yang tu saya ajar bahasa Arab lagi panjang kan. Okay, lalu gitu. Jadi tak sah iman melainkan i'tiqad yang jazim. Saya bagi contoh i'tiqad yang jazim. Ambil pelajaran mudah je. Sebut yang selalu kita sebut lah sana. Allah kuasa. Selain pada Allah tak kuasa. Cukup. Itulah maksud la haula wala quwata illa billah. Maklumat dah ada, nas pun ada. Bahkan memang makhluk tak ada kuasa sebenarnya. Makhluk nampak macam ada sesuatu kuasa, tapi sebenarnya makhluk tak ada apa-apa. Pasal asal makhluk tak ada pun. Semestinya kalau ada sesuatu, walaupun macam Superman ke, Batman ke, Spiderman ke, boleh tu macam mana? Allah hanya bagi kuasa. Boleh lah bahasa-bahasa orang yang super-super macam tu kan. Tapi yang kuasa ni siapa? Allah je. Soal, memang boleh yakin ke dalam hati ni? Memang Allah lah kuasa, aku tak ada kuasa apa-apa. Tak ada apa pada aku ni melainkan Allah yang bagi aku kuasa. Ada tak macam tu? Tak ada. Tak ada iman lagi. Tak sah lagi Islam. Tak sah lagi sembahyang. Tak sah lagi kalimah syahadah. Tak faham lagi la ilaha illallah. Wajib pergi mengaji lagi. Tinggalkan semua pelajaran-pelajaran lain, mengaji hak ni dulu. Waktu dah mengaji dah. Faham dah. Tapi hati tak hadir. Macam mana nak rawat? Nak pakai vaksin apa? Bukan AstraZeneca tu. Tak boleh lah. Tu saya hilap mampu sajalah saya sebut isu-isu ini. Nak suntik apa? Nak suntikan iman tu. Nak suntik pada siapa? KKM, WHO. Saja saya sebut nama geng-geng tu kan. Siapa nak bagi suntikan ni? Nak ambil pada mufti-mufti, ambil daripada jabatan pendidikan, ambil daripada staf, ambil daripada bahasa Arab komunikasi, ambil daripada apa? Suntikan iman tu, siapa dia nak bagi? Dengan tu ada imunisasi kat kita, boleh menjana, protect shield. La ilaha illallah. Tengok benda mungkar, tengok maksiat ni, astagfirullah. Orang puji benci lah. Dulu jatuh cinta, sekarang macam mana? Astagfirullah. Meluat aku tengok muntah.
contohlah kalau kata jenis minum ketum, dulu minum ketum gede-gede ni RM10, RM100, RM1000, habis minum ketum je. Contoh kan. Sekarang macam mana? Sebut ketum je. Walaupun orang sebut tom je kan. Bunyi tom je, tom. Siapa? Aku dengar tom tu aku tak boleh. Aku kembang tekuk lah. Boleh tak jadi kembangnya tu? Kalau orang ada iman macam mana? Macam tu kan. Ada kita macam tu kan. Belum kira. Tuan-tuan tak boleh wali-wali. Allah. Itu satulah, bahasa saya macam peli ke apa tu, minta maaf lah kan. Tapi saya saja dah biasa cakap macam tu. Dia terlepas kat cakap itu. Maaf lah atas kekasaran bahasa itu. Cuma dia sebut, bagi faham elok, Islam tak sah melainkan iman. Iman ni tak sah melainkan ada i'tiqad yang jazam. I'tiqad jazam tu saya bagi contoh, macam mana nak memang nak yakin Allah ada kuasa, makhluk tak ada kuasa. Dan kena ada ilmu dia yang betul. Walaupun makhluk tak ada kuasa, tapi lapar kena makan. Bukan lapar, ya Allah, kau turunlah hidangan pada langit, bagi kami makan. Bukan macam tu. Kita tak ada duit, tak ada kerja misalnya, ya Allah kau turunlah hidangan duit daripada langit bertabur, emas, besi apa, besi-besi buruk bawah rumah aku tu, tukarkan dia jadi ketulan-ketulan emas. Bukan macam tu. Bukan maksud dia macam tu. Walaupun kita kerja, walaupun kita usaha, walaupun kita buat ni, tak pandang makhluk sebagai makhluk. Bahkan bila tengok makhluk, ingat siapa mencipta makhluk. Ada disiplin ilmu dia, kena mengaji situ. Besar pelajaran tu. Tapi apa saya nak sebut ialah macam mana nak ambil ilmu iman tu, yang dengan itu kita boleh yakin pada Allah Ta'ala walaupun kita berhubung dengan makhluk, tapi hati ni sentiasa musyahadah pada khalik makhluk. Walaupun kita tengok cermin kita nampak kita, tapi hati hadir Allah yang jadi yang kita. Dan minta doa lah, ya Allah betulkan akhlak aku, cantikkan akhlak aku, betulkan iman aku, tampakkan aku pada engkau yang takbir aku, engkau yang jadikan aku, bukan nampak handsome-nya aku. Macam mana tu nak buat tu? Apa latihan? Tu latihan lah tu. Makan nasi latih dia, pegang je nasi, ya Allah engkau rezeki aku, engkau yang bagi makan aku. Bismillah, aku makan pun dengan Allah. Cukup, berhenti. Apa? Akad ni aku makan. Lebih ni dah lain lah ni. Akad tu je aku makan. Kalau lajak pun astagfirullah, ya Allah inilah makan sampai sa'ah ni. Maaf lah ya Allah. Lajak ni. Macam apa? Nafsu nak. Ada ketika tu mulut nak tapi perut dah tak boleh terima lah. Mulut ni kalau ikut nak kunyah ni. Usaha dia orang jamu sekor. Separuh dah habis kan. Kalau boleh tu nak berhabis sekor macam tu. Macam mana? Mulut kalau ikut sedap lagi ni, tapi perut tak boleh terima dah. Itu pun dah salah lah sebenarnya. Patutnya salah macam mana? Sebelum kenyang berhenti. Cukup. Ini saya pergi kembang lagi, tak boleh buat apa dah. Jadi bodoh, nak tidur je. Jadi bodoh. Astagfirullah, ya Allah aku dah salah makan. Aku dah terlajak lah ni. Aku dah ikut nafsu. Aku dah tak ikut Rasulmu. Macam mana tu nak dapat macam tu? Jauh lagi perjalanan kita tuan-tuan. Untuk dapat perjalanan iman ni dengan Allah Ta'ala dan Rasul, macam mana nak jazam tu ke Allah. Faham betul-betul perjalanan kita, perjalanan dengan Allah. Faham pula perjalanan apa syariat yang diajar oleh Rasulullah. Masih yang sama kasih dan cinta pada Rasulullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala taufik hidayah kita. InsyaAllah sambung nanti. Itu dululah. Jangan jadi daun pisang kering. Satu nasihat dia. Apa dia tu? Kemudian lah sambung. Kita pun tak niat nak baca terburu-buru apa. Pelan-pelan lah. Soalan kalau ada tentang Islam, iman. Ada. Iman apa ya? Islam? Makna apa saja? Apa maksud? Yang dimaksudkan tidak sah Islam. Masih lagi detail. Kalau nak detailkan tu panjang lah kan. Sekadar nak cukup kata iman ni tak terpakai kalau dia bukan datang daripada hati sanubari. Kalau dia tak nak bahas dia tak ada iman, apa Islam ni tak sah tu, adakah sampai tahap kufur, adakah sampai tahap fasik, je nak detailkan tu panjang sampai tempat dia kita cerita lah. Tapi nak menunjukkan kata perkataan itu untuk sekadar kita nak sedarkan apa dia, takat kita boleh sembahyang, taat, baca Quran, hafal Quran, apa semua ni boleh taat, boleh puasa, puasa 6, katalah contoh itu ni. Macam mana?
boleh jaga anak isteri semua baik, pergi mengaji macam mana? Dah sempurna ke? Jauh lagi. Pasal tu baru jasad, baru perjalanan jasad. Kalau takwa pun dipanggil takwa jasad, belum takwa qalbi. Takwa qalbi ni macam mana? Pernah belajar kat mana? Situ persoalan yang saya timbulkan tadi, itulah kan. Tapi atas kata bila hati itu tak hidup, dia ke kufur, keluar daripada Islam ke, jadi fasik ke apa, nak bagi detail tu panjang sangat. Tapi cukup kena kita rasa risau kalau hati ni tak hidup, kalau perjalanan kita ni hanya kita, kalau kata sujud hanya serah jasad, tapi istilahnya hanya serah raga, tak serah jiwa, maksudnya tak ada iman. Sikit kalau nak guna bandingan tu, pasal saya nak detailkan kepada fasik ke kufur tu, memang banyak detail tu. Cukup dengan sebut gini, dia ibarat macam satu orang perempuan kahwin. Sorry saya buat misalnya ni. Dah kahwin dia isteri, raga dia bagi, maksudnya jasad dia bagi, tapi hati belum rasa seronok lagi dengan suami. Kalau masak pun terpaksa masak. Pasal apa? Dia tak kenal lagi suami dia. Tak ada apa-apa pun kan. Mungkin ada sesuatu yang dia boleh perolehi, takat tu saja, tapi sebelumnya dia belum menyerahkan jiwa dia pada suami dia. Andai katalah contoh, apa, suami ni dia kena potong kaki dua belah, adalah gitu. Isteri terpaksa jaga dia, boleh jaga dengan penuh kasih sayang. Pasal dia dah serahkan, ini adalah suami aku, baik buruk dia, dia adalah suami aku. Aku takkan ke syurga melainkan di bawah keredaan dia. Apa aku buat ni, walaupun wajib atas aku nak khidmat untuk dia, pasal dia suami aku. Itu memang jiwa raga. Kalau orang kata dia, kau suami macam ni pun kau bela lagi macam ni, macam bela biawak hidup aja, kau yang kena usung, habis belanja kau sampai jadi papa kedana, dia bukan boleh bagi apa dah kat kau, kaki kudung contoh macam ni. Engkau tak tahu aku buat dengan penuh gembira dan seronok, ini adalah suami aku. Nak sebut macam tu macam orang sebut, kalau sebut kan kena sembahyang ke apa, kena qada puasa ke apa, kena bayar kifarat ke apa pasal bunuh orang, langgar orang mati, dia tengok kena bayar puasa kifarat, puasa 2 bulan betul turut puasa, dengan seronoknya berpuasa. Apa dia? Junjung perintah Allah Ta'ala. Dengan sebab tu Allah Ta'ala ampunkan dosa aku, tersilap melanggar orang sampai orang mati. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya nak kata serah jiwa dah lagi ke sana lah. Jadi tujuan saya sebut tu dalam bentuk macam tu lah. Kalau nak sebut spesifik jadi kufur ke fasik saja ke, bila iman ni tak ada macam tu, apa indikator pula nak tengok iman ni kamil ke, dia nakis ke, dia sentiasa ziyadah ke, boleh naik turun ke, stabil tak stabil ke, kepanjang tu kan. Batas mana iman, batas mana kufur, batas mana yang fasik, batas mana yang ni dipanggil munafik, batas mana. Tu kena mondok ya, baca kitab lain tak padan paku iman ni. Yang tu kena mahligai iman, paku tak padan. Istana iman, tak pun kena khazanah iman. Sikit dah dengan bahasa gitu. Saya jawab gitulah. Okay. Ya, nak menunjukkan kalau nak kata muqaddam pun ya, Islam tu muakhir, nak menunjukkan atas hubungan tu saja. Bukan maksudnya bagi selesai iman dulu, selagi tak kenal Allah Ta'ala tak payah semayang, sia-sia semayang kita. Jaga, ada juga yang sesat macam tu. La tasihul ibadah illa bima'rifatillah. Penat yang kau semayang, puasa, aku tak puasa, yang penting iman dengan Allah Ta'ala. Yang ni muqaddam, yang tu muakhir. Kalau syarah macam tu, saya silap sesat, kekal abadi masuk neraka, ke lama-lama tak keluar pula, pasal salah faham dan menafi apa sepatutnya diiktiraf. Jadi muqaddam muakhir tu dari sudut, kalau bahasa lainnya aulawiyat, mana lebih utama. Tapi maksudnya tak boleh pula amalan zahir ni, yang jasad ni diabai dan dikesampingkan, bahkan diabai-abaikan. Boleh. Itu yang saya kata dia ada berlaziman antara satu sama lain, yang sepatutnya amal Islam ni adalah hasil daripada iman di hati, dengan tu dia zahirkan di jasad. Patutnya. Jadi kalau kita tak datang daripada hati, maksudnya jasad kita je dia action, bukan reaction. Itu bahasa orang putih sikit.
Dia bukan betul-betul hasil daripada hati, tapi hanya lakonan sembahyang, lakonan puasa, lakonan zakat, lakonan haji, lakonan tutup aurat, lakonan baca Quran, lakonan zikir. Dia bukan hasil daripada hati yang zikir, yang tauhid Allah Ta'ala. Dengan tu zikir, dengan tu baca Quran, dengan tu sembahyang, dengan tu tolong orang. Oh, bukan reaction. Dia tak apa daripada hati, tapi dia action saja, bukan daripada hati. Kadang bahasa orang putih lagi tajam nak faham itu. Jadi perkataan muqaddam muakhar tu untuk maksudnya tu. Jangan salah faham, muqaddam selagi tak selesai tauhid aku tak akan belajar fiqh. Oh ini. Kan? Okey, masa saya bagi penjelasan muqaddam muakhar tu lain. Ngaji ni pun jaga-jaga, kadang-kadang dengar kita ingat faham, rupanya tak faham. Dalam duk cerita hak betul tu pun dia boleh sesat juga. Itu yang penting. Kadang ada satu soalan yang best seumpama macam ni lah, nak tengok tahu mana tu. Ya. Hatta apa yang kita rancang tu pun sebenarnya adalah keputusan Allah Ta'ala. Kalau letakkan Allah merancang, kita merancang dengan memahamkan Allah merancang, ni bahaya dari sudut seolah-olah Allah ni belum buat keputusan. Allah ada plan, kita pun ada plan. Tak. Allah kita buat ni adalah memang tiada lain melainkan semua daripada ketentuan Allah Ta'ala. Tak kena ke ayat tu? Tak kena. Ya, Allah Ta'ala memang dia tak perlu fikir, tapi kalau gunakan bahasa Allah tak perlu fikir untuk dia nak buat satu, bahasa macam tu pun tak cantik ya. Dia memahamkan macam seolah-olah Allah Ta'ala ni nak buat macam tak fikir sesuatu. Subhanallah, bukan maksud dia macam tu. Nak kata Allah dia nak buat sesuatu, semestinya bukan dia kena proses dulu baru dia buat sesuatu. Bahkan apa yang dia buat tu sebenarnya semua dah siap diproses. Dan semua tu daripada ketentuan dia yang azali lagi. Sedia, siap. Nampak macam kita buat sesuatu, sebenarnya apa yang sesuatu kita buat tu pun adalah daripada apa yang Allah Ta'ala tentu. Itu yang kena ngaji tauhid tu. Itulah iman tu. Tu iman qada' tu. Nak beriman dengan takdir Allah Ta'ala. Ni takdir, tu maksud takdir. Sekali lalu macam itulah. Jadi kalau tu yang kalau guna bahasa merancang tu, dia nampak macam ada satu kelonggaran pada sifat ketentuan Allah Ta'ala. Dia tak jitu dengan apa keputusan dia, bahkan dia kena tengok dulu kita macam mana, nanti baru dia buat keputusan. Kita minta, baru dia bagi. Kita tak minta, dia tak bagi. Memang ada perjalanan buat sabab dapat musabab. Yang tu saya kata kena ngaji lain. Sejam ngaji mana boleh selesai semua. Sekali lalu saya sebut itu. Dia kata ada pelajaran besar kena faham. Yang cabaran kita dalam kehidupan tu kan besar ilmu tauhid lah. Tauhid. Macam mana nak tauhid dengan Allah Ta'ala 24 jam. Allah. Mudah itu Allah Maha Murada. Ada lain. Ya. Yang tu kalau datang Al-Quran dengan bahasa macam tu, yang tu dipanggil babul musyakalah. Misalnya ada ayat Quran sebut macam ni, famani' tada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma tada alaikum. Ayat Quran nak ajar kat kita apa tindakan kita di atas apa orang zalim, orang kafir buat kita. Kalau tengok terjemahan sekali lalu tu, famani' tada, yang tada ni bahasanya buat zalim lah. Kalau orang kafir buat zalim kat kita, kamu balaslah zalim kat dia. Zalim balas zalim, seolah-olah macam tu. Bolehkah zalim dibalas zalim? Tidak. Untuk nak apa? Siapa yang menzalimi kita, kita dibenarkan membalas kezaliman yang dia buat kepada kita. Bukan siapa yang menzalimi kita, waktu balas dia kita zalim dia balik.
macam mana dia pernah zalim dengan kita. Bukan macam tu ayat dia, cuma menggunakan lafaz yang sama. Famani tada alaikum fa'tadu bimisli ma tada alaikum. Gunakan i'tada ayat. Yang tu dipanggil babul musyakalah. Wa makaru wa makarallah. Situ lah. Mereka membuat perancangan dan tipu daya. Allah pun merancang. Wallahu khairul makirin. Situ kot. Dia tak ambil faham. Allah merancang, kita merancang, Allah merancang, Allah yang perancangan lebih baik. Atas wording, translation word by word satu hal, tapi maksud kalau boleh membawa kepada salah faham bab ketuhanan, yang ulama kita tak terjemah itu. Istilahnya apa? Fam wa makaru wa makarallah. Gunakan makru dan makru balik tu. Yang tu dipanggil babul musyakalah dalam ilmu balaghah, ilmu badi' dia sebut. Ilmu bahasa tu ngaji lain lah. Ilmu balaghah tu tak faham kalau apa saya sebut tu. Gunakan bahasa begitu nak menunjukkan siapa yang cuba memperdaya dan menipu daya orang Islam, orang beriman, Allah Ta'ala akan balas tipu daya mereka. Gunakan bahasa balas tipu daya. Macam mana kalau orang buat zalim dengan kita, kita naklah balas kezaliman, bukan kita zalim balik mereka macam mana mereka zalim kita. Banyak Al-Quran semua itu dia sebut wa in aqabtum wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Fa in aqabtum, jika mereka ni aqabah, dia menyiksa kamu. Ayat tu turun cerita peperangan Uhud. Pak menakan Nabi Sayyidina Hamzah terbunuh syahid dalam peperangan tu. Orang yang bunuh tu apa? Dia belah dia bawa ambil komponen hati Rasulullah sampai dia tengok kezaliman yang dibuat pada syuhada yang menakan dia, pak menakan dia Sayyidina Hamzah tu, kata dia la ubassilanna minal kafirin, aku nak balas 70 tu umpama ni. Turun ayat Quran tu wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bi wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Jika kamu bersabar itu lebih baik. Nak cerita apa? Nak ajar satu kaedah kita, kalau orang buat zalim kat kita pun, kita dibenarkan membalas kezaliman, tetapi bukan buat zalim macam mana zalim yang mereka buat kita. Walaupun kita berjaya bunuh ketua perang mereka yang jahat gila babi tu, jangan belah perut macam mana dia konyah kita punya orang Islam dulu, balas balik kita konyah kat dia walaupun kita buat seorang. Kita tak diajar untuk balas kezaliman dengan zalim balik macam tu. Bahkan hanya boleh balas, dia serang kita, kita serang dia dengan disiplin Islam. Dia punya bahasa dia tu. Contoh, mereka tembak orang Islam macam kat Palestin, ke depan bum 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 bum. Brigade Al-Qassam kata apa? Kosongkan tempat tinggal kau. Bangunan ni, pelabuhan ni, tempat pelantar minyak macam ni. Pasal apa? Sini kami tahu bukan ada tentera apa, sini orang awam, mereka tak ada bersalah, kami nak berdiri tempat ni. Keluar. Tak? Kalau sini tak ada, dia tengok je tu, bang dia bagi. Bang dia bagi. Kalau ikut kita geram macam mana? Kita pun pergi ke sana, bang bagi. Bang bagi, jumpa budak ni kepak kepala terus macam tu. No. That's not our way. Macam tu lah. Sekali lalu tu nak sebut guna bahasa fa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bi faman i'tada alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma i'tada alaikum wa makaru wa makarallah. Tu bahasanya tu jadi ilmu khas. Satu, kalau orang tak faham disiplin ilmu ni, dia rasa macam dia cakap betul-betul, orang punya silap. Tu kena mengaji lama sikit lah. Tu rasa saya boleh faham tu soalan tu. Okey, lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda wa bi nuri syamsika wa abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.